Oke, kita melihat kembali kepada pergolakan politik tanah air di negara kita, Malaysia yang tercinta ini. Ini pergisaran politik di antara pemimpin yang mau jadi Perdana Menteri dan yang mengekalkan jadi Perdana Menteri. Semua ini adalah sebagai satu gimmick untuk memporak-porandakan negara saja. Itu pandangan saya. Sebenarnya kalau kita lihat dari segi ketokohan, semua orang ini ada tokoh dan semua juga pernah jadi pemimpin di peringkat pusat. Kenapa perlu ada macam begini di saat negara sedang berdepan dengan pandemik 19? Sepatutnya benda-benda begini tidak terjadi kalau tidak ada satu usaha untuk memporak-porandakan, seperti janji Mahathir menyerahkan kepada Anwar tidak betul, tidak ditepati. Itulah menyebabkan kenapa jadi begitu. Kemudian letak jawatan, apabila letak jawatan sudah klaim konon tidak letak jawatan, kemudian mau jadi Perdana Menteri, dan maksud dia ialah supaya Anwar tidak jadi Perdana Menteri. Dan ini menunjukkan bahwa perilaku Tun M ini sebenarnya adalah tamak kuasa. Sepatutnya kalau sudah berhentilah. Kita hormat dia sebagai negarawan. We respect him as a leader, as a negarawan yang terulung di Malaysia, yang terbaik di Malaysia. Sudahlah, cukuplah. Beri peluang kepada orang lain untuk menarajui negara. Enough is enough. Jadi dalam soal perebutan ini, wujudlah pula bagaimana mendapatkan sesuatu suara dalam parlimen dengan menggunakan istilah declaration sana, declaration sini. Sepatutnya benda ini tidak berlaku, tidak payah. Apa gunanya ada dasarnya, dasar demokrasi, negara demokrasi, memilih secara demokrasi. Bukan ada dalam kita tema memilih demokrasi tidak payah ada pilihan raya, kita guna SD saja. Tidak, itu membunuh demokrasi namanya. Siapa pun boleh. Kemudian lepas itu apabila ada SD, klaim boleh dapat jadi kerajaan. Kemudian begitu dan sebaliknya. Selepas itu pertikaian demi pertikaian. Sepatutnya benda ini tidak berlaku di Malaysia. Semua pemimpin yang ada yang berniat ini, semuanya pemimpin yang berkelebar, yang mempunyai pemikiran yang matang. Di mana mereka simpan itu demokrasi sebenarnya. 5 prinsip rukun negara, kenapa tidak diamalkan? Sepatutnya SD ini bukan untuk kegunaan menentukan wakil rakyat itu seseorang wakil rakyat itu memilih sipulan bin sipulan untuk jadi Perdana Menteri, menyokong. Ini satu kesilapan besar. Sepatutnya benda-benda ini kalau ada kekeliruan, bagus serahkan kepada rakyat, bubar parlimen, itu yang terbaik. So selepas itu siapa yang menang, siapa kalah, yang kalah mesti menerima kenyataan, yang menang mesti menjalankan tanggungjawab memimpin negara dengan baik. Apa yang berlaku di Sabah sebagai contoh, sepatutnya orang-orang Kuala Lumpur, pemimpin-pemimpin Malaya ni buka mata. Bukan pandai-pandai datang ke Sabah kasih pura-peranda orang Sabah. Tidak, mesti jadikan Sabah sebagai satu role model, sebagai contoh yang terbaik. Warisan bubarkan, berdepan dengan rakyat. Apa masalah? Siapa menang, dia punya. So jadikan Sabah sebagai contoh. Jangan terlampau tekan orang Sabah. Akhirnya sendiri di pemimpin-pemimpin Kuala Lumpur atau parti-parti di Kuala Lumpur, apa jadi sekarang? Bukan porak-poranda kah? Lebih dasar daripada apa yang pemimpin-pemimpin Kuala Lumpur telah lakukan kepada parti warisan Sabah pada sebelum pilihan yang lalu. Apa jadi? Kan?